Sebab itu benda ini menimbulkan rasa gerun. Setiap kali golongan kafir dicempakkan ke dalam neraka, penjaga neraka yang terdiri dari malaikat Malik dan pembantu-pembantunya dari kalangan malaikat Zabaniyah akan bertanya dengan gaya mencemuh dan menemplak untuk menambah lagi azab. Bukankah telah datang kepada kamu Rasul yang memberi pada? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, kedengaran suara desiran sedutan neraka akan ke dalam neraka. Bunyinya seperti pekikkan baral ketika mendapat pokok gandum. Kemudian kedengaran pula bunyi hembusan seperti hembusan nafas yang menggerunkan semua orang. Allahu Akbar. Sebab itu, ini benda yang common sense. Maksudnya benda yang lumrah. Orang dia kalau jaga benda-benda macam penjara, penguat kuasa, sifat dia memang ganas. Sifat dia memang kasar. Dia mesti ada ketegasan. Kerana apa? Dia penguat kuasa. Kalau yang lemah gemalai itu bukan penguat kuasa. Sebab itu sifat dia. Dalam keadaan manusia pun yang diletak sebagai pegawai penjara, sebagai warden, sebagai orang-orang yang bertugas sebagai penguat kuasa, digambarkan dengan sifatnya, dengan misalnya yang panjang macam galak, dalam keadaan matanya cengik, suaranya, bila jekah ya salam, dalam keadaan kita pun seriau. Saya nak lepas Roblox, kita ada surat pelepasan sebab memang kita bertugas. Tapi depan kereta saya tu ada satu kereta lain. Bila nak masuk, nak lepas daripada Perak nak masuk ke Ulu Bernam, kita akan keluar Perak masuk balik Selangor. Ulu Bernam ni tempat kita buat madrasah. Tapi kat depan tu ada kereta, mungkin dia ada benda yang dia tak kena. Polis tu mula-mula slow. Polis yang ketiga datang, dia jekah. Saya yang kat belakang tu, saya boleh dengar, Allah yang saya kata. Suara saya ni slowkan suara. Kalau saya jerit, ada yang mati syahid kan, sakit jantung. Tapi nak sebutnya, kita yang duduk belakang pun sentak. Nak ceritanya sahabat-sahabat, itulah bila kita lihat manusia pun gambaran begitu. Bagaimana susun atur Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebab itu benda ini menimbulkan rasa gerun. Setiap kali golongan kafir dicempakkan ke dalam neraka, penjaga neraka yang terdiri dari malaikat Malik dan pembantu-pembantunya dari kalangan malaikat Zabaniyah akan bertanya dengan gaya mencemuh dan menemplak untuk menambah lagi azab. Bukankah telah datang kepada kamu Rasul yang memberi pada? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, kedengaran suara desiran sedutan neraka akan ke dalam neraka. Bunyinya seperti pekikkan baral ketika mendapat pokok gandum. Kemudian kedengaran pula bunyi hembusan seperti hembusan nafas yang menggerunkan semua orang. Allahu Akbar. Neraka itu dia berhembus. Orang kata berdengus, berbunyi. Seperti mana dia? Seperti manusia, seperti binatang buas, dalam keadaan memberikan satu kesan yang luar biasa. Dalam keadaan kita ni hidup, kalau dalam ketakutan, hidup kita ni satu perasaan, yang kedua kena seksa, dua kali masalah. Sebab tu orang yang duduk dalam neraka ni, dia tak ada harapan. Dalam keadaan dia tak ada harapan untuk nak rasa kehidupan. Kat dunia ni letih-letih kena penjara, dalam penjara dunia, dalam keadaan dia tahan. Dalam dunia ni masih ada peluang untuk bernafas. Dalam keadaan di akhirat, setiap saat itu penderitaan. Allahu Akbar. Allah berikan dia rasa lapar nak makan, dia beri buahnya zakum, berduri, habis, hancur perut-perutnya apabila telan. Rasa haus macam kat dunia, mula pergi bazar Ramadan, haus, maka carilah lai cikak, carilah air sirap Bandung. Sana air sirap Bandungnya timah perak mendidih, dicurahkan masuk ke dalam mulut ahli neraka. Ya salam. Ini suasana yang kita kena faham, bahawa Allah beri amaran dekat dunia lagi, gambaran-gambarannya. Sebab itu ini yang kita panggil apa dia? Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Bila dalam keadaan kita melihat benar-benar, ini dipanggil haqqul yakin. Benar-benar benda itu berlaku. Bila benda tu khabar berita dibawa dalam Quran, dipanggil ilmu yakin.
benarnya cerita ini ada dalam Al-Quran, mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah, dan Nabi sudah tengok syurga neraka. Dan Nabi sebut apabila sahabat ketawa-ketawa satu hari kat masjid, Nabi kata, "Lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau engkau tengok apa yang aku tengok, engkau nampak apa yang aku nampak, nescaya engkau wahai sahabat, engkau banyak menangis, engkau akan sedikit ketawa. Ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kau tengok wahai Rasulullah? Ra'aitul jannata wan nar, aku melihat syurga dan neraka. Allahu akbar. Yang kedua, ainul yaqin. Allah membuat contoh-contoh, Allah bagi dalil-dalil, dan Allah bagi cubaan-cubaan. Benda itu sebagai macam apa? Macam satu kiasan dari Allah. Contoh mati. Mati itu betul-betul ada dalam Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mati. Tak nak mati-mati, tak nak mati pun mati, tuan-tuan. Maksudnya semua mati. Semua mati. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya keliling kita mati belaka. Keliling kita. Amerika Syarikat, jumlah kematian COVID-19 melebihi 500,000 juta. Jumlah kematian. Sekarang ranking nombor 2 dunia siapa? India. Lepas US, India. India duduk nombor 2. Kalau sahabat-sahabat tengok keadaan di India, sebab mereka sana mayat mati dibakar. Tak tahu nak buat apa dah. Mayat sana, mayat sini, mayat sana, mayat sini, bergelimpangan. Tergolek, tak ada orang nak layan. Kita ni kalau tergolek depan, ada orang datang tolong, telefon ambulans. Lah ni ambulans, telefon tak datang. Orang nak pegang pun tak ada orang nak tengok. Masing-masing dengan hal masing-masing. Itu belum lagi yang namanya kiamat. Belum namanya padang mahsyar. Belum lagi nama benda yang lebih dahsyat daripada apa yang kita gambarkan. Allah bagi contoh, mati. Buktinya daripada ilmu yakin, daripada Quran, Allah tunjukkan kematian. Apa dia? Allah diberikan ainul yakin, tanda-tanda. Allah kias. Dekat US mati, kat India mati, Allah kiaskan. Lepas tu Allah dekatkan lagi, mati dalam keadaan apa dia? Allah dekatkan lagi daripada US, India, dia mari kat Asia Tenggara, mari Singapura, mari kat Indonesia, mari Thailand, dia mari dekat Malaysia, Malaysia dia mari Kelantan, dia mari Perlis, lala dia mari kat Selangor. Kemudian daripada Selangor dikecilkan, dia mari Keramat. Akhirnya yang tak yakin dengan kematian dia tu Allah matikan. Itu dipanggil haqqul yaqin. Dia betul-betul dia yang mati. Dia sebagai bahan apa dia? Bahan ujian. Dia sendiri Allah matikan. Ketika itu kita nak apa ketika itu? Jangan sampai kita menyebut Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, kami dah tampak, kami dah tengok, kami dah yakin ya Allah, sungguh ada kiamat, sungguh ada hari pembalasan. Inna muqinun, kami dah yakin. Balikkan kami dekat dunia. Dunia pun tak ada dah. Ketika itu nasi sudah menjadi bubur basi. Bukan bubur sedap. Bubur basi. Nak sebutnya dah tak boleh buat apa-apa untuk balik patah ke dunia. Kerana itulah apa yang disebutkan gambaran. Yang ketiga, golongan kafir. Golongan kafir mengaku bahawa mereka telah didatangi oleh Rasul yang memberi peringatan dan memberi amaran, akan tetapi mereka mendustainya. Mereka menuduh para Rasul tersebut sebagai orang yang sesat dan jauh dari kebenaran. Memang macam tu lumrahnya. Bukan orang-orang sekarang je. Orang dulu pun, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul datang, mereka ejek, mereka persenda, mereka dustakan. Contoh dia, apa dia? Surah Yasin. Allah kirimkan 3 Rasul satu zaman. Yang beriman seorang je, Habibun Najjar. Itu pun akhirnya mati syahid, perutnya dipijak oleh kaumnya kerana beriman. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan itulah sunnatullah, iaitu dalam menyampaikan dakwah itu, maka jalannya begitu. Wa qalilan ma yashkurun. Sangat sedikit orang yang bersyukur, orang yang boleh terima. Dan mereka itu mengaku. Tengok yang keempat. Setelah mengakui dosa mereka mendustakan para rasul, mereka juga mengakui kejahilan diri mereka. Malangnya mereka telah pun berada di neraka. Allahu Akbar. Mereka menyesali diri dan berkata, seandainya kami mendengar baik-baik peringatan para rasul,
berfikir panjang dan memahami apa yang disampaikan oleh para rasul, tentu kami tidak akan masuk neraka. Ini yang mereka kata, kan? Mereka sebut dengan apa? Mereka sebut dalam ayat tersebut, mereka mengaku pada ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-11. Fa'tarafu. Fa'tarafu ni apa? I'tarafa, ya'tarifu, i'tirafan, i'tiraf. I'tiraf ni apa? Mengaku. Fa'tarafu bi dzambihim fasaqqa li ashabis sa'ir. Mereka mengaku bahawa dulunya mereka menolak, mereka menghina, mereka menolak kebenaran. Sebab itu sahabat, saya nak sebut, yang hari itu kita sebut bahawa hidayah ini pilihan Allah. Bukan sebab kita suka dapat hidayah, tidak. Ada orang duduk di sebelah Masjid Al-Hidayah, tak dapat hidayah dia. Nak sebutnya dia pilihan Allah. Maknanya bila Allah pilih-pilih, Allah beri pada orang yang terpilih. Sebab tu bila kita rasa buat baik, kita rasa seronok buat baik, yakinlah demi Allah, kita ni orang yang dipilih oleh Allah untuk jadi baik. Kerana kita ada kualiti itu yang bertepatan dengan syarat Allah untuk Allah berikan hidayah dan petunjuknya. Sebab itu bila kita kejar Lailatul Qadar, bukan maksudnya kita bangun pagi dekat depan rumah ada emas 5 kilogram, bukan maksud bila kita dapat Lailatul Qadar, kita keluar rumah kita tengok lagi luar dah jadi istana 40 tingkat, bukan. Maksud antara orang yang dah dapat Lailatul Qadar, tengok lepas Ramadan amalannya bukan saja istiqamah, dia jadi lebih baik, lebih tenang, lebih suka dengan Quran, lebih seronok dengan Islam, dia rasa lebih lazat beribadah, hati dia tenang buat baik walaupun orang nampak payah. Dia semakin dekat Allah lazatkan hidupnya dalam beribadah kepadanya. Allah pahitkan dalam hidupnya buat maksiat. Nak buat maksiat dia rasa pahit, nak buat jahat dia rasa pahit, rasa tak sedap. Kerana apa? Hatinya sudah menjadi lunak dengan doa yang dipohonkan. Ya Allah, pada malam ini aku angkat tangan aku, ya Allah, rezekikan pada aku, ya Allah. Bila rezeki itu dah masuk, tak ada apa yang boleh merubahnya melainkan Allah. Sebab tu setiap kali Ramadan dia upgrade, dia tambah dia punya apa? Dia tambah dia punya kesungguhan dia. Kerana setiap kali Ramadan, kalau 10 Ramadan dia dapat Lailatul Qadar, setiap tahun bertambah peningkatan dalam imannya, dalam dirinya, dalam takwanya, berlaku peningkatan. Iman belum tentu, iman ini asas untuk kita capai takwa. Takwa ini peringkat yang boleh kita capai apabila syaratnya dah beriman. Sebab tu ketakwaan itu berbeza-beza mengikut seseorang dengan seseorang yang lain. Dan Allah tengok seseorang itu yang paling mulia di sisinya, di kalangan hamba-Nya, apa dia? Ialah atqakum, yang paling bertakwa. Dan sebab itu bila kita berpuasa, hujung dia la'allakum tattaqun. Sebab itu ketakwaan itu diikat. Sebab itu bila mana orang-orang itu dia bila Allah berikan, itu merupakan petunjuk. Sebab tu saya kata, kita dulu saya pun tak nak cerita kat orang lah. Saya sendiri macam tu. Saya pun tak sangka saya jadi ustaz. Saya pun bukan bidang saya dulu. Saya bukan belajar untuk jadi ustaz. Tak ada. Dalam keturunan saya seorang ustaz, lain baru nak ustaz. Tapi nak sebutnya, bila saya duduk, kenapa Allah pilih aku? Kerana aku sangat yakin Dia nak bagi aku benda yang lebih baik dalam hidup ini. Sebab tu bila Allah sayang tuan-tuan, Dia tambahkan ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang tu kalau Allah nak berikan pada dia kebaikan, Allah faqihkan dalam agama. Dengan agama itu dia dapat menjaga dirinya. Yang kedua, dia boleh memberi manfaat pada orang lain. Ini dua benda yang cukup sukar untuk kita faham. Sebab tu bila kita ada agama senang, bila kita ada kefahaman senang. Ini yang berlaku pada hari ini bila mana tak duduk di atas dasar agama. Lebih teruk lagi bila kita membenci orang-orang agama, ulama, mufti cakap sikit semua dihejiknya, dianjingkan. Ini jenis orang-orang yang wa na'udzubillah.
Jangan menjadi orang-orang yang apabila sampai kepada petunjuk dia pelekehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.